Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada semua F-Boom user. Okay, baiklah, so seperti biasa saya akan live setiap minggu macam tu, tapi malam ni bermula sedikit lewat sebab ada masalah teknikal. Okay, so saya semak sekejap suara saya, okay tak okay? So seperti biasa saya akan live setiap minggu macam tu, tapi malam ni bermula sedikit lewat sebab ada masalah teknikal. Okay, so saya semak sekejap suara saya, okey tak okey? So seperti biasa so Alhamdulillah suara tu okey. Okay, suara okey. So untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan semua, kita live malam ni secara ringkas dan padat, dan sebenarnya F-Boom untuk kali ni memang best sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan user F-Boom semua, kita dah update version kepada 3.3. Seperti yang saya pakai sekarang ni adalah 3.3. Okay, alright. So adakah soundtrack saya kuat ke atau slow? Okay, alright. So seringkali bila kita update, okay, sebenarnya Solvy sangat committed untuk kita. Solvy, okay, very committed kepada F-Boom lah, di mana daripada version 1.0 sekarang sudah 3.3. Okay, kenapa kita kena update? Sebab ini software Facebook, tuan-tuan perempuan. Okay, suara berdouble suara saya dah okay. Ini adalah software Facebook. So Facebook ni terkenal dengan suka ubah-ubah dia punya sistem, algoritma dia punya orang kata apa, dia punya susunan feed dan sebagainya. So sebab itulah tuan-tuan perempuan semua, kalau nak dapatkan software macam ini memang sangat susah nak dapat dalam satu dunia. Alright. Okay, all of the world memang beberapa provider saja yang provide. So saya harap tuan-puan dapat appreciate di mana hasil tangan kerja orang Malaysia dapat follow algoritma Facebook tu. Itu bukan sesuatu benda yang mudah. Okay, walaupun programmer biasa pun dia tak boleh capai tahap macam ni, sebab ini memang Facebook kan, memang susah sikit berbanding social media yang lain. Okay, alright. So saya nak tunjukkan setiap kali kita akan buat pengumuman update, tetapi mungkin tuan-tuan perempuan semua tak tahu nak update dekat mana. Okay, sebenarnya macam ni. Untuk update sebenarnya tuan-puan first kena uninstall dulu, alright? Uninstall dulu. Okay, kemudian install semula daripada link yang sedia ada lah. Link yang tuan-puan dah dapat email. Ingat tak dulu-dulu install macam mana? So benda yang sama sahaja. Okay, so kalau saya nak update, alright, kemudian saya akan pergi ke add or remove program lah. Okay, add or remove program. Okay, kemudian saya akan cari F-Boom. Okay, F-Boom ni. Okay, kemudian saya uninstall. Uninstall. Kemudian tekan yes. Alright, so tunggu sekejap. Dia sudah uninstall. Bergantung kepada kekuatan laptop tuan-tuan perempuan lah. Okay, so maafkan saya bermula sedikit lewat sebab saya ada masalah dengan webcam. So saya sekarang pakai webcam laptop yang kurang HD lah. Alright, kemudian selepas saya dah uninstall, okay, bagaimana untuk saya install semula adalah tuan-puan cek balik email. Masuk balik email yang tuan-puan letakkan semasa nak membeli software tu. Okay, sebab link untuk download adalah yang sama sahaja. So tuan-puan semua cari order sini product access, tajuk dia. Okay, your product access. Order sini your product access, tajuk yang sama. So link untuk download version yang latest adalah link yang sama. So kita just tukar-tukar sahaja isi dalam tu. So seperti biasa. Alright, tuan-tuan puan semua, pergi ke step 2 ni. Tekan, akan pergi ke
mega punya tempat lah, cloud, kita punya server untuk download. So nampak, okay, dulu 3.2, sekarang dah bertukar jadi 3.3. Alright, macam saya dah ada Facebook UID extractor. So saya just tekan terus double klik dekat sini. So kita tunggu sekejap dia download sampai habis, lebih kurang 15 MB saja. Alright, so kalau ada suara tak dengar ke ataupun soundtrack terlebih kuat ke, boleh komen. Alright, so kita ada Nur Azuran, NH Rahman, Muhammad Nur Yassin, kita ada Muhammad Yusof, Fakhruddin Asrizan. Alright, seperti biasa live akan direkod. So kalau keluar macam ni, this type of file can harm your computer. Okay, itu bukan bermakna software ni ada something dalam. Dia memang software ni third party. Okay, tuan-puan beli insurans, faham tak? Ada first party, second party, third party. So software FBOOM adalah third party. Bukan official, kita pergi dekat company Windows, kita bayar license macam tu dan sebagainya. So third party software is common. Windows akan hantar notification macam ni. So kita just keep saja. Dia just bertanya, okay? Saya kena explain benda ni jangan risau, jangan takut. Kalau benda ni ada virus, dah lama laptop saya ni dah kena buang dalam tong sampah. Okay, insyaAllah setakat ni dah nak setengah tahun pakai FBOOM ni, masih lagi okay. Alright, so kita tekan keep. So saya tunggu sekejap bagi dia habis betul-betul download, kemudian saya akan install. Right, dah siap download betul, saya akan double klik je. Dia akan opening. Alright, so akan jumpa macam ni pun, dia akan information juga. So kita tekan more info. Ada orang tanya dalam group support, dia keluar macam ni, dia dah takut. Okay, actually just tekan more support, more info, dah run anyway. Sebab Windows just tanya keizinan, permission daripada kita untuk run atau tidak. So kita tekan run anyway. So process installation, next. Okay, yang ini tak kisah mana-mana. Next, yes. Kemudian close. Alright. Okay, so ada setengah Windows 7 dia terus keluar error Windows Net Framework. Okay, so itu tekan yes dan follow sahaja instruction. Kita punya programmer dah buat special untuk tuan-puan Windows 7 yang ketinggalan Net Framework, update secara automatic. Alright, so kita ada ramai orang malam ni. So kita tekan close. Okay, so siap dah download, nampak? Alright. So double click software. Okay, untuk pengetahuan tuan-puan, license key email pakai yang sama. Yang sama sahaja. Kecuali kalau license key ni nak pindah ke laptop lain tu tak boleh. Dia lock by device. Satu device, satu license key. Kalau nak run 2-3 komputer dalam masa yang sama, kena beli 2-3 lah. Tapi kalau nak beli license key yang tambahan, kena beli sekarang. Tak lama lagi, tak tahu dia nak harga ke. Alright. So kita tekan login. Alright, selepas dapatkan license key dan email daripada admin, tekan login. Okay, kalau yang baru tengok live pada kali ini, okay, live ini dah siri ke-6 sebenarnya. So apa yang tuan-puan yang baru first time tengok live daripada Solvy, alright, dalam Solvy Private Exclusive Group, sebenarnya saya memang sangat-sangat minta tolong, minta bantuan, sangat-sangat recommend minta bantuan. Kalau tuan-puan memang nak ada hasil, adalah bergantung effort daripada tuan-puan sendiri. Dia ibarat macam ni tuan-puan. Okay, kita pergi ke kedai memancing, kita beli joran dan Solvy sediakan joran tersebut, tapi siapa yang nak pergi mancing? Itu adalah tuan-puan sendiri, betul tak? Bukanlah kami sebagai owner yang menjual joran pergi mancing untuk tuan dan puan. Kena faham konsep dia lah. Alright. So yang mana yang first time tengok live ni, sebenarnya jangan risau. Kalau tak faham, boleh tengok di announcement dalam group support kita ni, di bahagian announcement. Dan di sini ada gambar saya macam Dr. Azizah Osman ni, sengaja saya buat macam tu. So di sini dah ada dah live sharing 1, 2, 3, 4, 5. So ini ke-6. Kalau tuan-puan pengguna yang bijak, dia akan tengok daripada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah complete set tutorial daripada awal sehingga akhir, sehingga sekarang. Okay,
So itu saranan saya, apa-apa pun sila rujuk di guides dan announcement, so supaya clear. Alright. So kepada user, saya just nak advise, kalau anda install terus buat, okay, itu bermaksud tuan-puan inisiatif untuk try dan error. So bila try, jangan rasa gusar bila error. So because ada setengah user dia tak tengok guide, dia tak tengok announcement, dia terus nak buat. No problem, no issue, silakan. Tapi bila dapat error tu, common lah kan, nama pun try and error dulu. Alright, so itu sahaja apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang mana first time tengok live ni. Okay, sila-silalah, jemput-jemputlah tengok di guides ni. Right, sebab okay, guides ni walaupun version dia yang lama, tapi version baru, version lama, function dia sama sahaja, cuma perbezaan design. Alright, function semua sama, tak ada beza sebab konsep dia sama. Okay, so dalam guide ni memang ada benda yang best, iaitu tutorial tambahan ni lah, boleh belajar mencipta akaun Facebook. Alright, so banyak yang buat akaun Facebook baru, dia ada masalah bila akaun baru dia tu dia pergi login dalam handphone yang sama dengan akaun-akaun yang lain. Sebab sekarang adalah banyak akaun baru yang dicipta telah disemak oleh Facebook secara random, berjemaah. Okay, so ada tanya saya, adakah ini sebabkan FBoom? No. Ada kawan saya, okay, student saya yang tak pakai FBoom pun dia kena check. Okay, kena check dan kena upload IC license dan sebagainya, even though saya sendiri. So dia orang dalam proses menyemak akaun-akaun baru. Saya pun tak tahu kenapa dia orang baru-baru ini saja berjemaah kena check akaun. Okay, so bukan FBoom user saja, dia satu dunia lah sekarang dia tengah check akaun. Alright, itu pulang kepada pihak Facebook, kita tumpang dia punya platform. Alright, so dekat sini saya just nak recommend, kalau anda tuan-puan nak faham tentang apa iklan yang tak boleh dipost ke dalam group, okay, memang kalau post pun admin group tu akan remove, block anda. Okay, sila-silalah masuk ke sini. Guide nombor 10, tutorial tambahan, knowledge policy Facebook. Right, okay. Okay, so yang mana dah install 3.3 tu, best lah. Okay, nanti saya explain apa beza 3.2 dan 3.3. Tapi sebelum tu, sini memang yang best untuk tengok himpunan post bermasalah, okay, daripada top affiliate saya dan top affiliate daripada Solvi, iaitu saudara Saiful Nizam. Dalam dia punya Telegram ni kan, memang banyak ilmu lah, seriously, sebab dia tunjuk terus apa iklan-iklan yang berpotensi untuk di-block oleh Facebook. So kita bila baca, kita tahu dah lah siap-siap. Alright, kadang-kadang memanglah software dah post, okay, software tugas dia post je, tapi konten tuan-puan tu melanggar apa yang Facebook benarkan, memang Facebook tak bagi juga. Tuan-puan kena faham. Okay, macam saya buat Facebook Ads, even though saya nak bayar dekat dia sebulan RM12,000, dia still reject saya. Apatah lagi yang kita buat zero cost, tak bayar apa-apa kat dia, lagilah dia tak heran. Okay, dia akan reject. Okay, contoh sebelum selepas confirm iklan ni memang kena reject. Okay, ramai sangat pengguna Facebook tak nak faham benda ni, menyebabkan dia tak faham tapi end up dia rasa dia betul, orang salah. So sebenarnya dia yang salah. Okay, semua benda ni adalah kerana kita pakai Facebook. So kita kena ikutlah tuan rumah punya peraturan, unless kita ada Facebook sendiri. Okay, so boleh dalam ni sila tengok, jemput-jemput tengok lah, spend juga masa kan. Contoh iklan-iklan macam ni kan, memang tak lepas lah. Okay, dia trigger polisi yang tak benarkan menunjukkan tubuh badan manusia. Okay, boleh belajar dekat dalam ni macam-macam ya, contoh-contoh iklan. So jangan salahkan software hanya auto post, tapi content kalau kena remove, kalau tak ada orang nampak, itu based on your content lah. Iklan tuan-puan memang melanggar polisi Facebook, dia akan keluar macam ni, nampak ni, ini dah kena remove lah. Macam ni kan, memang post tapi what for? Okay, sekejap saja stay dalam group, kemudian this content isn't available. Kita nampak, orang lain takkan nampak kita punya iklan. Sebab tu ada seller yang memang rasa tak ada sale. Macam mana dah ada sale? Sebab dia punya iklan masuk grup kena remove.
Okay, Facebook yang remove bukan admin group. But bagaimana saya boleh cakap benda ni? Kita pun sendiri sebagai admin group juga. Kita ada FBoom e-store. So saya tahu okay, apa iklan yang memang Facebook automatic remove. Okay, right. So minta tolonglah masuk dalam ni, ambillah sedikit ilmu, kena faham. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu iklan kita tu memang masuk ke dalam group, stay dalam tu, ataupun masuk sekejap kena remove. So what for kan? No point dekat situ. Alright. So dalam sini ada guide nombor 10. So remember, kita tak nak sediakan software sahaja. Okay, daripada Solvy ni kalau boleh nak menyelesaikan masalah perempuan, tapi kena ada kerjasama lah daripada pengguna. Alright. Pengguna kena kerjasama melihat guide-guide ni semua. Kalau tak lihat guide memang tak boleh ya. Dia ibarat macam tuan-puan beli kereta tapi tak pergi ambil license kereta, tak pergi masuk kelas nak ambil license. Okay, so ibarat macam tu lah. Okay, senang Alright. Kemudian kita terus ke software version 3.3. Okay, so bila dah login, okay, ramai lagi tak tahu. Rupanya ramai tak tahu yang FBoom ni power dari segi apa? Dari segi boleh tambah banyak account. Nampak saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ramai tak tahu rupanya. So actually ini button dia, add account. Kalau tuan-puan ada account banyak-banyak di Facebook, yang di mana saya pun dah buat sharing, ajar bagaimana nak cipta account dengan lebih selamat. Okay, tapi itu tak menjamin 100% ya. Saya bukan pemilik Facebook dan Mark Zuckerberg bukan abang kandung saya yang boleh saya call dia. So saya pun kena juga kadang-kadang. Alright, kena faham Itu just teknik dan trik untuk kurangkan risiko. It's not 100% that you follow our step, okay, yang kita share means you 100% selamat bila buat account baru. Right. So kalau betul-betul nak selamat memang kena banyak device. Kalau satu account satu device, itu yang dibuat oleh company yang memang ada bajet yang besar. Dia orang beli laptop second hand banyak-banyak untuk semata-mata buat account. Alright, so kat sini ada add account ni. Inilah tempat untuk tambah account. Add account, masukkan nama apa-apa terpulang lah. Alright, contoh adalah nama account Facebook lah. Contoh Jamal. Okay, then tekan add. Alright. So nampak dia ada tambahan account. So setiap account ni kita boleh tekan dia dan kita tekan open. Bila tekan open, software akan buka automatically. Sebelah kiri adalah Google Chrome. Google Chrome ni special sebab software yang buka. Alright. Okay, so login Facebook anda. Login Facebook tuan-puan. So saya just nak tunjuk benda ni boleh function unlimited account. So kita tengok apa yang ada dalam 3.3. So tunggu sekejap, saya tutupkan dulu. Okay, alright. Lepas tengok 3.3, saya nak sharekan beberapa point faktor kejayaan Facebook FBoom sekarang. Okay, so dalam 3.3, okay, contoh saya buka. Okay, saya open. Tunggu sekejap lah. Laptop saya banyak kerja buat satu masa dengan OBS lagi. OBS ni berat sebenarnya tuan-tuan dan puan. OBS ni sangat berat. Laptop saya bukan gaming spec. Right. Okay, so sebenarnya kita nak tengok komen sekejap. Sementara saya punya laptop ni
Aha, dia dah baru buka. Pengalaman saya guna 5 account. Okey, time setting 150-250. Saya berani takat tu je. Nak tanya, saya dah tukar IP address. Lepas tu ada yang kena block, ada yang tak kena block. Okey, IP address dah tukar. Alright. Nasib lah. Dia nasib memang tak tentu kadang-kadang kalau buat Chrome profile tu, kurangkan risiko, tapi kalau dia boleh detect IP address, kantoi juga sebenarnya. So sebenarnya marketer yang nak buat account banyak ni, dia orang memang sampai beli device dan internet baru. Gila dia orang ni. Tapi sampai tahap tu. Saya tak sampai tahap tu lagi. Alright, so 3.3 dia ada benda ni. Sebab sebelum ni ada, kemudian kita update dia tak ada sebab kita punya interface bagi ringan. So kita improve lah, seperti yang dijanjikan kita akan improve. So function group list, kita extract group. Bila tekan extract group, dia akan hilang tu, kira function lah. Tiba-tiba hilang Google Chrome kan. So dia tarik keluar. Dia punya speed tu laju sikit. Kita booster dia bagi tarik keluar cepat sikit. Okay, alright. Then apa yang saya cakap nanti kita tengok apa function yang latest update. Okay, kalau nak belajar bagaimana nak buat function by function, sila tengok live saya sebelum ni di dalam announcement. Okay, so nampak dia dah tarik semua grup-grup yang dah Facebook Nurul Sazoni sudah join, total 605 grup. Dan ini function dia adalah dari segi ni, filter ni. Filter ni contohkan nama grup-grup ni kan bercampur. Contohlah saya nak tapis, kita nak susun balik custom grup-grup yang ada nama penduduk saja. Okay, so saya pilih ni. Alright, dekat name saya pilih dan saya pilih custom dan penduduk. Alright, penduduk, tekan OK. Alright, so dia akan tapiskan semua grup-grup penduduk sahaja. So kita tengok ada penduduk, semua penduduk. So kalau dah filter macam ni, tolonglah jangan lupa save pula as a backup. Saya tahulah sekarang boleh filter, senang kan, tapi tiap-tiap kali nak extract group lambat lah. Save, jangan tak save. Save, tekan save. Kemudian dekat group list ni buatlah satu folder group list. Okay, so kalau saya letak group list penduduk Nurul Sazwani. Save. So next time saya masuk sini, masa nak get group list ni, saya tekan import. Okay, group list penduduk Nurul Sazwani, open. Kan senang, kan cepat. Cepat, siap dah. Tak perlu nak extract, tunggu, kemudian nak filter balik. So filter tu sekali je kerja dia. Alright. Okay, so boleh buat apa? Lepas tekan extract ni, bukan sahaja boleh filter penduduk. Kalau contohlah akaun tuan-puan join beberapa jenis grup, seperti grup-grup masakan, grup-grup kecantikan, okay, grup-grup ikut niche business. So boleh filter benda tu. Boleh filter Okay, so kita kena custom balik, kita kena buang. Sebenarnya tadi saya kena clear dulu, saya kena extract, dan ini kena buang dulu. Kalau tidak dia extract penduduk aja sekarang, nampak? No filter. Okay, so saya buang filter. Kemudian saya nak filter apa lagi? Let's say saya nak filter sort contains custom dia penduduk. Kali ni saya nak jadikan resipi.
nampaknya tak banyak group resipi yang account ni join. Alright, so ini okay, contains apa, custom. So filter lah ikut pada tuan-puan punya kehendak masing-masing. So itu function yang terbaru daripada 3.3. Dan seperti juga dekat auto inbox pun boleh filter, sort kawan-kawan punya nama ikut nama. Dan auto join group pun boleh, bila dah search keyword lah kan, kemudian dia keluar, kemudian kita boleh filter juga. So benda yang sama, tuan-puan boleh filter terpulang kepada kehendak masing-masing. Okay, alright, so itu 3.3. Dan saya nak share tentang perubahan Facebook yang baru, perubahan algoritma newsfeed yang barulah. So kita ada siapa malam ni? Satu device untuk berapa account je. Kalau spek cantik 10 account. Yes, saya buat 5 account, run sekali 5 account. Yes, saya buat macam tu. Dia buat putus pula. Dah. Okay, tunggu sekejap. Alright. Line internet interrupted pula. Saja main-main malam ni macam-macam technical error malam ni. Tengah streaming lagi ke? Perubahan algoritma. Alright. Line internet interrupted pula. Saja main-main malam ni macam-macam technical error malam ni. Okay, alright. Internet saya intermittent. Perubahan algoritma. Okay, dia sajalah ni. Dia main-main dengan saya ni. FBX kita F-boom dalam ni tuan-puan. Macam ni F-boom. So macam mana nak ajar FBX? So saya ajar F-boom
FBM kena masuk kelas orang lain dululah sekarang. Saya nak ajar FBM, macam mana saya pun kena ban, kena disable tadi. Macam mana saya nak ajar FBS? Sini F-Boom group F-Boom. Sini Zero Cost Marketing Software. So kita mestilah cakap tentang F-Boom. Alright. Tengok internet saya intermittent pula saja buat perangai. Pandai unlimited ni. Ya Allah akbar, boleh pula dia slow kan. Saya cuma nak tunjuk pada tuan-puan lah, sekarang ni Facebook dia ada satu benda yang best lah untuk kita semua, main zero cost marketing. Okay. So tengok kita scroll dulu. Okay, selalunya dalam laman utama Facebook ni kita akan nampak sponsored iklan daripada Facebook Ads lah. Alright. Okay, kemudian kita nampak status daripada kawan-kawan kita, Azmi Aziz. Okay, daripada kawan. Okay, so pernah tak scroll bawah? Okay, dia tiba-tiba dia ada satu benda yang lain lah daripada yang biasa kita nampak dalam newsfeed. Saya scroll laju sikit lah, tak keluar pula benda tu. Ini nampak? Ini masanya kalau tuan-puan pakai F-Boom sebenarnya boleh tau, berpotensi sangat-sangat. Sebab posting yang kita post dalam group, okay, menggunakan fungsi post to group. Okay, kita gunakan fungsi post to group ni. Okay, kita letak satu gambar. Kalau saya letak satu gambar lah, senang sikit. Kemudian ayat copywriting, tekan start. Okay, dia akan masuk dalam discussion tau. Okay, dia akan masuk dalam mana? Okay, saya ulang sekali lagi. Saya ulang. Okay. Okay, bila kita gunakan fungsi post to group, okay, kita gunakan fungsi post to group. Kalau nak tahu buat macam mana, sila tengok live saya sebelum ni, sila tengok guide. Alright. Kemudian setiap kali posting tu berjaya sukses, dia akan sukses tu belum masuk, robot dah tekan butang post. Okay, approve tak approve tengok kepada admin. So dia akan masuk bahagian discussion ni. Okay, dalam group ni dia ada dua, buy and sell and discussion. Tak semua group ada buy and sell lah, dan ramai suka turn off sebab ini tenggelam sikit menjual dia akan masuk discussion macam ni. Okay, so dia akan masuk discussion. Okay, contoh lah, ini dia punya structure lah, iklan-iklan yang masuk dalam discussion. So daripada discussion ni dia boleh terkeluar sampai ke laman utama newsfeed. Okay. So itu potensi dia. So bila pakai F-Boom, kita buat post to group, iklan kita masuk dalam discussion. Okay, tapi dia ada potensi untuk Facebook tolong iklan kita ni keluar sampai group feed. Okay, mungkin ramai dah tengok saya share benda ni. Kemudian dia ada potensi untuk Facebook tolakkan benda ni sampai ke mana? Ke news feed. Okay, laman utama. Alright. So macam mana setengah orang dapat sale, setengah orang dia lambat? Sebab orang yang dapat sale laju tu, iklan dia A kat sini keluar sampai sini, sampai keluar laman newsfeed orang. So dia bergantung kepada content. Sebab tu saya cakap, kalau lah F-Boom ni you all pakai tekan terus dapat sale kan, kami dah jadi Mark Zuckerberg dah, kaya dah kami. Okay, this depends on the content juga. You kena faham soal kereta tau, kereta. Nampak? Saya ada lukis lah kereta. Exhaust kan. Contoh lah. Contoh kereta kan. Ada. Okay, you kena faham. You nak dapat sales ni, dia ibarat macam kereta. Kereta, kalau tayar tak ada, boleh jalan tak? Kalau exhaust tak ada, boleh jalan tak? Kalau steering tak ada, boleh jalan tak? So, F-Boom is part of the things. Okay, you nak dapat sale, you kena ada F-Boom.
you kena ada copywriting, you kena ada content, you kena ada video, you kena ada gambar yang menarik. Itu semua one part yang dalam satu kereta untuk boleh dapatkan sales. It's not like you dah ada boom confirm you jadi top sales of the world. This depends also the other factor, tapi you kena ambil semua, gabungkan, baru you all dapat sales. Macam tu. Okay, dan strategi. It's just don't like you post iklan, direct orang tengok iklan terus orang buat pembelian. Tak, it's depend your strategy and your product also. Tengok juga produk. So produk high demand, cara dia lebih senang lah. Produk yang biasa, yang USP dia kurang kuat, kelebihan dia kurang kuat, dia susah lah. So itulah dia bergabung-gabung semua faktor-faktor tu, barulah menjadi apa yang kita nak. It's not like this. Okay. Kalau mungkin ada tak faham, okay, saya cabar yang tak faham, sila bayar Facebook ad, tengok adakah boleh dapat sale ataupun just sama je. Tak semua orang yang buat bayar Facebook ad pun dapat sale. So kenapa? Sebab dia hanya settle Facebook ad, tapi adakah dia orang tu settle produk, strategi, copywriting, content, video, website, WhatsApp, cara closing kat WhatsApp, kekuatan closing. So semua tu adalah benda-benda yang perlu kita titik beratkan. Kita perlu tahu benda ni adalah ada fungsi dia untuk dapatkan sale. It's not like you bayar Facebook ad, you dapat sale. No, ramai je bayar Facebook ad, tak dapat sale juga, even though bayar. So kena buka mindset. Tolong. Alright, tolong. Kalau tak buka juga, itu terpulang pada tuan-puan lah. Kita cuba advice. Alright, so ini potensi dia. So bagaimana iklan tu boleh keluar sampai newsfeed kawan-kawan kita dan orang luar adalah tengok kepada interaksi dia, komen dia banyak. Okay, Facebook dia tak kisahlah konten iklan apa, asalkan tak melanggar polisi. Dia nampak komen ramai, engagement tinggi, dia push keluar lah, sebab dia tahu benda ni relevan. Dan sebenarnya faktor kejayaan F-Boom, satu lagi saya nak share kepada tuan-puan. Faktor kejayaan F-Boom totally almost 80% lah bergantung kepada account FB itu. Okay, F-Boom really depend on account FB itu. Adakah kuat? Adakah account tu kuat? Adakah banyak engagement? Okay, adakah banyak engagement? Adakah behavior dia tu tepat? Macam ni, saya kena share benda ni sebab bila pengguna tak faham, menyebabkan rupanya banyak benda menyebabkan dia gagal adalah dia tak faham konsep ni bermasuk account. Contohlah account saya Fakri. Okay, so account Facebook saya cenderung minat, behavior minat saya ke arah marketing, ke arah kereta. Okay, macam mana Facebook tahu saya minat marketing dan saya minat kereta adalah berdasarkan apabila saya scroll newsfeed saya, kemudian kalau keluar iklan tentang marketing, saya akan stay, saya akan stop, saya akan baca, saya akan klik, saya akan tengok video. Facebook tahulah yang saya memang minat marketing. Kalau dia keluarkan iklan berkaitan dengan motosikal, helmet dan sebagainya, saya tak stop, saya scroll je. Nampak? Facebook tahu you suka apa based on your activity. Contohlah kan, saya akan stop benda ni, so dia tahu saya suka bab-bab marketing, so saya stop dekat iklan. Right? Nampak keluar kereta kan? Betul lah saya cakap. Saya ada search pasal kereta, dia keluar kereta daripada grup penduduk kedai online mall tentang kereta. Macam mana Facebook tahu saya suka kereta? Sebab saya pergi search kereta. Iklan kereta saya stop. Nampak? Tolong faham. Alright? Bagaimana? You tengoklah sini. Proton KL senang lulus ni kawan saya ke? Not my friend tau. Saya tak kenal siapa ni. Tapi dia post ke dalam penduduk kedah online mall. Saya nampak. Dan apa yang saya nampak adalah apa yang saya suka. Macam tu lah boleh dapat sale. Okay, ibarat dia macam ni. Ini Fakri, ini saya. Ini adalah Proton apa account dia? Proton KL senang lulus.
tolong fahamlah algorithm ni. Memang tak ada orang lain explain kat you all. Tak bagi tahu benda ni, tapi saya akan bagi tahu. Okey, nampak ni account A, account ni account B. Dia buat iklan. Tapi macam mana saya nampak? Sebab saya dan dia join group yang sama, iaitu penduduk Kedah Online Mall. Kami dua join group yang sama, penduduk Kedah. Tapi adakah kami dua, A dan B ni friend? Tak kan? Tak kawan kan? Nak tak? Best tak? So iklan tuan-tuan dan puan-puan posting dalam group boleh dinampak oleh orang bukan friend. Barulah ramai asyik-asyik iklan friend je nampak. Siapa nak beli? Dah friend kita jual benda yang sama. Kalau insurance agent, tuan-puan insurance agent, friend semua insurance agent juga. Macam mana nak dapat sales? So potential dia ialah bila kita punya iklan, orang luar daripada friend yang nampak. Okay? So berniaga di Facebook bukan berniaga kepada kawan, berniaga kepada orang asing. Sebenarnya sebagai seorang salesman, terus terang saya cakap, daripada 2009 saya tak suka jual kat kawan. Saya tahu susah nak beli punya. Tak tahulah, itu mindset saya lah. Okay, pandangan saya. Tak tahu, saya rasa tuan-puan setuju kot. Kawan susah nak belilah. Kawan datang bila you senang lah. Okay, alright. So, bagaimana iklan daripada Proton KL ni saya nampak? Sebab saya ada search dekat Shopee, dekat Google, dekat Marketplace kereta. So, Facebook hantar iklan kereta kat saya. So, bagaimana Proton ni, iklan daripada Proton KL Senang Lulus ni saya nampak sebab Proton KL Senang Lulus pun dia punya behavior, perangai dia dalam Facebook ni tentang kereta juga. Saya harap tuan-puan faham. Maksud dia dua-dua ni relevant each other. Saya search kereta, Proton KL Senang Lulus, account dia pergi like page kereta, asyik-asyik search kereta, everyday kereta, barulah saya nampak iklan dia. Yang jadi masalah tuan-puan sekarang, bila pakai F-Boom tak ada strategi, tak faham konsep. Iaitu apa? Contohlah kita ada account A, tuan-puan ni berniaga Sobella. Okay, Sobella lipstick contoh. Okay, so nak berniaga Sobella lipstick, tapi tuan-puan punya account behavior pergi search kucing, pergi search memasak. Behavior tuan-puan adalah kucing memasak. Bila iklan Sobella, dia akan sampai kepada orang luar, akaun B, yang minat kucing dan memasak juga. Sebab dia ikutlah tuan-puan A beriklan, tapi tuan-puan punya behavior dalam Facebook suka search kucing dan memasak. Iklan tuan-puan memang akan nampak dekat kucing memasak punya orang juga. Tapi iklan tu adalah Sobella. So Sobella punya iklan sampai dekat orang kucing memasak. Sebab tu dia susah nak dapat sale, sebab tak tepat. Tak tepat. So untuk anda kalau jual Sobella, tuan-puan pun kena menjadi perangai macam pengguna Sobella. Suka tengok tutorial lipstick daripada Muar, pergi YouTube cari Muar Bellas, okay, CPG, pergi search Sobella, pergi Shopee pun cari lipstick, pergi mana-mana pun cari lipstick, pergi Shopee cari lipstick, Marketplace lipstick, itu lipstick, ini lipstick, ini lipstick, barulah you punya iklan akan dapat C yang memang behavior dia lipstick ataupun beauty. Alright, sangat penting tau benda ni. Inilah saya rasa. So it depends the account punya behavior, activity account anda. So sebab itulah contoh tuan-puan pakai akaun saya, akaun Facebook saya, pergi jual barangan seperti apa, Sabella baju. Memang tak jalan lah, sebab akaun saya memang ke arah marketing kereta. So kalau nak pakai akaun saya gunakan F-Boom, saya hanya boleh jual, beriklan tentang produk marketing dan kereta, barulah dapat. Inilah keyword dia yang saya nak share pada live malam ni. So yang mana yang tengok harap faham, dan inilah sebenarnya faktor kejayaan
kepada kita punya top user daripada company vape, okay, MV. Sebab dia orang punya account personal pakai F pun semua vape. Dia orang iklan pun vape. Orang yang minat vape yang tengok. Sebab itulah sale dia orang 55,000 sehari guna F pun. Tapi dia orang buat mass, okay, dia orang buat mass lah, mass. Pakai 10 PC kan. Itu level dia orang. Tapi kita pun boleh lah sebenarnya kalau kita faham konsep. Alright. So kita ada Azmi Ali, Abang Azmi apa ada, Abang AA ada, Raja Muhammad Tarmizi. Okay, so itu sahaja yang saya nak sampaikan pada live kali ini. Biarlah kita pendek asalkan tepat dan padat. So tadi maafkan saya ada sedikit masalah internet putus. Biasalah, sini bukan pakai Unify, right, pakai DG Infinite je. Kadang-kadang memang perangai dia macam tu lah time-time macam ni. So nampak tak potensinya pakai album ni kalau tuan-puan memang tengok live, study, faham. Biasalah setiap macam biasa kita beli joran, kalau saya lah tak faham memancing pun tak guna juga. Even though joran tu beribu ringgit memang boleh tarik naik ikan toman, tapi saya tak pandai pakai, useless kan. So kita kena pandai pakai dulu. InsyaAllah, okay, benda lifetime cuba, okay, memang ada struggle pada awalnya tapi manis di hujungnya. Itu bagi saya lah. Sebenarnya sama je kalau tuan-puan nak buat Facebook ads ke apa ads pun technical juga, unless kita memang ada bajet besar upah orang buat, itu siapalah, senang kan. So nampak dah potensi album ni sebenarnya. Kita boleh nampak, kita punya iklan boleh nampak dilihat oleh orang bukan friend kita, asalkan kita dan dia join group yang sama. Dan sebab itulah sekarang ni lagi best lah pakai album sebenarnya. Sebab kita ada result daripada user sebenarnya. Kalau orang lain boleh buat pakai album juga, version sama, dia orang pakai 3.3 tapi kita pakai 3.3 juga, tapi kenapa dia orang boleh buat? So it's not about the version, it's about you. It's about you punya bahagian-bahagian lain. Sebab album ni just kereta, tapi you punya steering, you punya side mirror, you punya signal tak ada pun tak jalan. So benda tu berkait rapat dan perlu antara satu sama lain bergabung, baru dia berjaya, barulah kereta tu pecut jauh lah. Okey, tu sahaja yang saya nak sharekan. Nampak pasal Johor. Fendi Kasim bukan kawan saya nampak kan, tak tahulah konten dia apa kan. Tak ada konten, dia just posting yang viral kan. Tak apa. Okay, nampak dah, kalau lah iklan tuan-puan keluar dekat newsfeed orang yang bukan kawan kan, barulah dapat klien. Asyik-asyik nak post dekat kawan je, sampai bila kawan dah pun tak banyak. Kawan pun jual benda yang sama dengan kita kan. Of course lah, saya buat marketing, kawan-kawan saya semua pasal marketing. Takkan saya nak jual kelas ataupun software marketing kat diorang, memang diorang tak ambil lah. So saya cari orang luar. Okay, kena faham konsep tu. Kita kena buka kita punya marketing kepada orang luar yang di luar sana lebih ramai daripada kita punya friend yang 5,000. Itulah sebenarnya zero cost yang sebetul dia. Okay, personal branding tu one part. Okay, personal branding kena buat. Okay, bagi saya, okay, Facebook personal, orang selalu tanya Facebook personal ke macam mana, kenapa buat juga Facebook personal? No, because orang luar bila tengok iklan saya, dia akan klik saya punya Facebook, dia akan masuk, dia akan stalk saya punya Facebook. So Facebook personal saya, branding ni penting untuk orang luar tersebut tengok siapa saya dan percaya saya ni memang orang yang betul, bukan scam, boleh dipercayai, lebih trusted. So itu function Facebook personal branding saya. It's not to show out, to dapat sale daripada kawan-kawan. It's a platform base tapak untuk orang luar masuk. Daripada saya buat iklan keluar, dia masuk, dia akan stalk. Macam kita nak beli barang, kita akan stalknya user tu, owner tersebut. Okay, macam tuan-puan sekarang dapat Solvi, tuan-puan memang stalk siapa tu, Faizul, okay, owner. Alright, so tuan-puan akan stalk dia. Itu nature, human nature. Alright, so itulah saya punya yang nak share malam ni. Terima kasih kepada yang join, yang dah tengok. Okay, so video ni saya akan save, record dan saya akan upload dalam YouTube. Dan sebenarnya inilah penting yang saya share tadi, iaitu behavior. Kalau nak jual lipstick, kena menjadi seorang peminat lipstick. Account tu penting dulu. Kalau nak jual album, okay, kena banyak pergi search bab-bab marketing. So iklan tuan pun akan direct jumpa orang yang betul. Sebab itulah powernya Facebook.
Okay, yang social media lain tak boleh lawan. Okay, Google tak boleh lawan, YouTube tak boleh lawan, TikTok tak boleh lawan. Okay, Shopee tak boleh lawan. Saya dah try semua, tapi Facebook still the king lah untuk benda-benda macam ni. Dia tahu pengguna dia punya kelakuan, minat, interest pengguna-pengguna dia. Dia pandai asing. Tu kelebihan dia. Right, so itu saja, terima kasih. Alright, kita jumpa lagi next live pada minggu berikutnya. InsyaAllah kita akan sentiasa improve. Dalam group support ni memang kalau hari Ahad dia delay sikit lah. Okay, saya pun akan masuk-masuk juga. Alright, yang penting sebenarnya dah ada penuh dalam guide tu. Dan tengok live record pada saya. Okay, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.